Assalamualaikum Puan. Apa khabar? Waalaikumsalam. Dengar suara saya? Sihat. Ya, ya, dengar. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ramai yang rindu segmen ni minggu lepas. So insya-Allah kita bertemu lagi minggu ni dah. Dah apa Alhamdulillah. cakap? Sihat lah insya-Allah. Jadi kita doa Sihat. yang terbaik lah. Kita doa yang terbaik Musim lah buat semua. musim wabak. Apa-apa Itulah. boleh berlaku kan. So, berhati-hati semua. Cik Betul, jaga Amir pun. kesihatan. Ya, ya, Hmm. sama-sama kita jaga kesihatan. Okey, Puan, kita Hmm. berkati sesi kita macam biasa dengan umul kitab Al-Fatihah. Ya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah sedar tak sedar dah hampir sebulan lah kita ke udara setiap minggu. Segmen kita punya sembang buku ni daripada awal dulu kita sembang pasal umum buku wanita wajib kaya. Minggu pertama, kedua, ketiga ada sikit ujian dan alhamdulillah bertemu balik minggu ni. Dan tajuk kita malam ni still masih lagi dengan buku yang sama, wanita wajib kaya. Kita punya subtopik kita nak sembang berkenaan perlu ke wanita berdikari. Jadi bagi saya itu tajuk yang sangat-sangat signifikan dan sangat-sangat menarik lah untuk saya sebagai lelaki nak tahu. Wanita berdikari ni perlu ke? Sebab stigma masyarakat lah. Wanita ni golongan apa? Kaum hawa, golongan yang lemah, kan? Golongan yang perlukan lelaki bimbingan, bantuan. Jom kita nak tahu, adakah wanita ni wajib ke berdikari? Perlu ke wanita berdikari? Jadi saya serahkan baton kepada Puan untuk menjawab persoalan tersebut. Bismillah. Okey, saya mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Selamat kepada semua, selamat malam lah siapa yang sudi join malam ni kan. Okey, sebut pasal wanita berdikari ni, sebenarnya bukan wanita je yang patut berdikari, semua manusia lah sebenarnya kan. Sebab apa? Kita sebagai manusia tak boleh bergantung kepada makhluk, betul tak? Yang perlu kita bergantung 100% adalah pada pencipta yang Maha Esa lah. Okay? That's why setiap manusia ni wajib berdikari. Tapi bila masuk wanita ni dia kena fokus lagi. Okay, sebab kadang-kadang mungkin orang kata saya dah rasa saya dah berdikari dah pun, tak ada apa-apa. Faham semua kan, flow. Tapi kalau lah dalam keadaan yang selesa kan, okay, ada satu family yang bahagia, suami yang boleh menampung isi keluarga contoh. Kadang-kadang wanita ni lupa untuk berdikari ataupun dia tak cukup lagi berdikari. Okay, contohnya tak ada skill-skill yang asas yang perlu dia ada. Okay, saya teringat satu kisah yang saya pernah baca. Okay, bila ada berlaku kematian yang ni ceritalah realiti masyarakat. Isteri tak pandai pun nak bawa kereta. Okay, so dia susah nak mulakan semula kehidupan tanpa suami tadi. Okay, even benda asas yang macam bawa kereta, kan, nak bawa anak pergi klinik ke, dia nak keluar mencari rezeki ke, so dah agak sukar, agak sikit. So that's why lah, walaupun sekarang kita hidup alhamdulillah ada suami lagi, semua pinjaman kan. Suami ke, anak ke, harta ibu bapa semua pinjaman, kita pun bukan milik kita kan, semuanya pinjaman. So that's why kita kena bersedia, prepare kan apa yang patut. Macam benda-benda asas yang macam drive, apa dia lagi, apa yang asas, ni urus kewangan contohnya lah kan. Itu benda-benda yang asas yang perlu wanita ambil tahu. Bukan sekadar lelaki. Kalau dalam family tu dia boleh buat macam ni, lelaki tu Perdana Menteri kan, wanita ni pula Menteri Kewangan, bawah Perdana Menteri lah maksudnya kan. Dia lagi ketua keluarga suami. Jadi urusan begini yang kita nak, kita berjemaah. Bukannya suami
beras dia beli. Itu tagline yang sama. paling glamour sekarang ni kan. Beras kami beli. Tapi kalau beras tu tak dimasak oleh isteri, tak jadi nasi. Macam tu lah. Betul, betul, betul. Okay. So ada satu jemaah kat situ, kita sama-sama. So apa-apa pun wife kena faham. Bukan kita nak ambil tahu tu bersebi, tak. Ada batasnya juga. Tapi dalam kewangan keluarga yang asas-asas ni lah, kita kena tahu, ambil tahu. Okay, jangan sampai bila sampai satu sempang yang tiba-tiba datang mengejut ke apa-apa ke kan. Kita tak ada backup plan. Kita tak tahu nak mulakan macam mana. Boleh nak start semua agak mencabar. That's why wanita memang kena berdikari. Dia kalau yang saya tunjuk tadi skrin tu, itu saya rujuk pada PRPM, DDP lah. Berdiri atas kaki sendiri. Itu maksud berdikari. Berdiri atas kaki sendiri. Tidak mengharapkan orang lain untuk menolongnya. Ini belajar hidup lah. So benda ni kalau kat sekolah tu ada subjeknya kemahiran hidup lah. Itu kalau kita belajar kat sekolah lah. Dan dia lebih pada survival lah. Macam, yalah sebab tadi kita berbual tentang yang dah berkeluarga. Tapi bagaimana pula yang bujang, yang orang cakap, dia bukan apa sebab tanggara, tapi dia masih belum sampai jodoh orang cakap. So benda-benda macam tu lah yang saya nampak. Yang sementara nak tunggu ada suami ke apa tu, so dia lah yang kena cari duit dia sendiri. Dia lah kena masak pakai, dia semua dia kena jagalah. Dia sampai tahap ultimate lah. Mungkin the best memang lelaki lah orang cakap. Campak laut jadi pulau, campak hutan jadi dataran. So benda yang kita ni walaupun apa keadaan pun, insyaAllah kita boleh hidup lah. Istilah yang lain, kita tak menyusahkan orang. Jadi benda tu. Betul. Dia tinggal lagi bila puan cakap jemaah tu, dia saling melengkapi lah. Itu dia. Yang mana dah kawan tu dia bermula dengan bujang juga kan. Betul, so betul. Sediakan dia untuk menjadi seorang isteri pun, dia kena ambil tahu perkara-perkara asas. Lagipun zaman sekarang ni zaman teknologi, senang maklumat kita capai. So macam mana kita nak power kepada kita jadi seorang yang berdikari ni, kita carilah skill-skill yang berkaitan dengan apa yang kita minat. Itu yang penting. Sebab bila kita minat, kita akan cari dan kita akan kaji benda tu sebaik-baiknya. Okay? Sekarang ni macam-macam skill ada. Terutamanya untuk menjadi pendapatan lah. Contoh, suri rumah memang kerja suri rumah pun mulia. Saya seorang suri rumah juga. Tapi dalam masa yang sama, okay, kat rumah ada certain masa yang saya tetapkan untuk saya bekerja dari rumah. Ataupun dari mana-mana sahaja. So saya jenis yang boleh nomad. Kalau saya duduk kat luar KL, saya boleh kerja dari sana. Sebab sekarang ni dunia kat hujung jari je. Betul, betul. Okay, menguruskan sesuatu tak perlu pergi ke office pun. Untuk saya lah, sekarang terma saya macam tu. Dan kebanyakan orang kot bila COVID dah melanda semua WFH kan, work from home. So itu dah terpakai dah. Okay, tak ada, seingat saya ada satu kata-kata seorang tokoh ni, kata dunia tanpa ropol. Maksudnya tak perlu ropol tu kan dia macam ni macam perlebihan sikit kan. Sedap dengar. So saya gunalah. Okay, pinjam je kata-kata. Hidup kita pun tanpa ropol. Maksudnya tak perlu nak tambah yang berat-berat. Kita dengan laptop dan telefon pun kita dah boleh bekerja contohnya. Okay, macam sekarang saya dengan telefon dah boleh bercakap dengan Cik Amir dan audience juga. Saya bercakap, saya faham tu Wan, sebab isteri saya lebih kurang buat lah. Dia bekerja dari rumah dan dia pun suri rumah dan dia ada dia punya online business dia sendiri. Yang orang cakap memang bagus tu. Memang kita nampak depan mata kita, memang walaupun dia menguruskan keluarga, tapi dalam masa sama dia juga jana kewangan, bantu raya lah juga. So benda tu yang kita nak bagi tahu, istilahnya tu, bila kita lah sebagai orang dewasa, kita dah berkeluarga dan kita menunjukkan contoh lah pada kita punya anak-anak. Jadi dia anak ni macam bila kita nak sebut sebab anak ni, dia
selalu juga lah pakar-pakar orang cakap parenting punya nasihat. Dia mungkin kita jangan risau kalau dia tak dengar apa kita cakap. Tapi yang perlu kita risau, dia ikut apa kita buat. So benda tu yang sebenarnya bila kita didik anak kita ni, dari kecil kita dah ajar ada skill. Yang selain minat tu kita ke arah yang boleh jana pendapatan. Jadi benda tu yang saya nampak kita kena train dari seawal dari kecil lah. Saya ambil contoh macam saya sendiri, sebab saya editor, asal saya editor komik lah. So saya nampak anak saya minat belajar lukis. So saya dah mula hantar dia kelas melukis. Kasih dia proper way lah, kasih nampak apa benda. Jadi benda tu yang saya nampak kita ni guide dia, dan kita sendiri pun sama meningkatkan kita punya skill berdikari tu tadi. So bagus benda tu. ni Nampak potensi anak dia kan, itu yang sepatutnya bagi sokongan. Ya, kan kata pelajaran kat sekolah tak penting, tak, seiring. Sebab manusia ni sebenarnya kehidupan kita pun satu pemberian kan, satu gift. Sebenarnya kita tak sedar dalam diri semua orang ada gift yang Tuhan kita bagi kita. Cuma kita tak jumpa lagi benda tu. Pada kanak-kanak lagilah dia pun baru nak mulakan, dia tak faham apa semua, tapi bila develop kan dari masa ke masa dia nampak apa potensi diri dia. That's why kita akan cenderung pilih benda yang kita suka. Dan kalau benda yang kita suka tu boleh dana pendapatan, itu satu bonus yang besar lah kan. Sebab kita tak akan jemu, kita akan terus buat je. Kalau jatuh ke apa ke, kita akan teruskan juga. Sebab saya suka bila kita cakap tadi, setiap kita ada gift tu, kalau kita ingat sebelum ni punya sesi, kita cakap kita semua kaya. Kaya apa? Kaya masa dengan kaya akal. Itu dia poin yang kalau tuan-puan yang ikuti kami punya sesi sebelum ni lah, kami dah kupas dah. Kekayaan kita ni semua orang sama, 24 jam. Semua orang diberi akal sempurna, mereka yang diuji dengan sakit mental lah kan. Tapi orang yang waras ni ada akal dan dia ada masa yang sama. So sama ada memilih untuk terus kekal dalam keadaan katalah dia miskin, atau dia ubah kemiskinan dia tambah lagi baik. So kita sebenarnya tadi dah nak masuk topik yang kedua ni, sebab tadi kita cakap pasal skill. Jadi sesi yang seterusnya ni kita nak sembang lagi detail berkenaan. Kita dah tahu memang perlu, memang wajib untuk kita berdikari. Utamanya lelaki dan kita malang ni, memang pasal wanita lah, memang perlulah untuk berdikari. So berdikari ni kita nak sembang pula macam mana dari sudut skill apa yang kita nak bina tu. Belum bina skill. Apa skill yang sebenarnya yang sebenarnya skill lah. Sebab kadang orang pun dia confused. Ini skill ke apa ke, bakat ke, minat ke, hobi ke, dia tak tahu. Yang itu sebenarnya skill. Jadi macam mana daripada pendapat Puan Fida boleh kongsikan? Okey, kalau skill ni, sekecil-kecil skill pun dia akan jadi satu yang besar kalau kita nampak potensi dia. Contohlah kan, skill melipat kain. Dah suri rumah kan, hari-hari lipat kain. Lepas tu jenis yang nak lipat cantik-cantik kan, susun elok-elok. Tiba-tiba dia rasa benda ni boleh buat satu bisnes kalau dia menguruskan rumah-rumah orang kaya. Contoh, sebab kes yang berlaku kat luar negara yang ada ditulis dalam buku Wanita Wajib Kaya. Dia seorang yang OCD. OCD ni macam dia nak rapi apa semua tu kan. So dia transfer. Oh, kenal? Orang OCD tu saya kenal. Bukan orang yang dimasukkan, tapi orang OCD tu dapat dengan saya. Alamak. Oh, ya ke? Oh, bernasib baik lah. Mesti baju cantik-cantik, pinggan mangkuk cantik-cantik kat rumah tu susun kan. Betul, tepat. Beliau tadi ni, dia guna skill tu untuk manage rumah orang-orang kaya yang tak ada masa untuk buat tu semua. Okay, so dia profil tinggi tau. Orang kaya, dia pun nak rumah dia cantik, bila dia balik dia tenang. So itu value yang dia dapat. Dia tak kira duit. Dia kata duit tu just bayar je orang. Dia nak balik ke susun. So pandailah perempuan tadi ni, dia gunakan idea skill dia tadi untuk jana pendapatan. Kan? Okay, satu cerita yang budak sekolah rendah yang saya sangat teruja lah dengan cara dia berfikir. Bila dia gunakan skill dia, just bawa basikal dan tanya jiran-jiran dia, ada tak yang nak hapuskan sampah, yang nak ambil apa, dia offer servis untuk angkut sampah ke baku sampah yang besar. So jiran-jiran yang tak ada masa tu, dia ambil lah RM1, RM2. So budak-budak
sangat skill yang sangat bagus lah kan. Tak Betul. perlukan modal duit. Dia just modal tenaga dan idea sahaja. Okay? So, Betul. sekarang ni bila kita nampak benda tu, aku ni just pandai masak je, pandai pula masak bihun je. Kalau kawan-kawan datang rumah, bihun je. Orang suka minta kan. So bihun tu kalau dikomersialkan akan jadi sesuatu yang besar. Yes. So kita jangan main atau kita jangan sabotage diri kita. Aku tak ada apa-apa skill. Macam mana nak cari skill? Tak, sebenarnya dalam diri setiap orang tu dia ada. Kalau nak tengok betul tak dia suka tu, dia buat, dia tak penat. Dia macam satu pil vitamin pula untuk dia. Macam contoh ada sekarang saya ni suka makeup kan. So dia buat, dia ada kerja tetap. So dalam masa yang sama dia buat makeup untuk ni lah sambilan. Tapi benda tu dia macam seronok. Dia suka tengok orang lain cantik bila dia siap. So walaupun dia penat balik kerja, boleh lagi make up orang cantik-cantik. Untuk minggu pun dia boleh spend masa untuk make up orang. Macam tu. So ada kawan saya yang suka buat aiskrim. Okay? Kalau dia penat sekalipun malam, dia boleh buat ibu aiskrim lah, buat aiskrim lah. Macam uji kaji aiskrim dia buat. Itu adalah ada dalam diri dia. Memang tiba-tiba dia baru nampak benda tu sebab dia suka. Okay? So skill tu, satu lagi macam anak Cik Amir tadi kan, dia memang dah gifted. Kan? Gift lah kan? Ada bakat melukis komik mula kan. Dia dah mula-mula minat. So itu bakat tu mungkin saya tak ada. Kalau saya lukis jadi bentuk bulat bujur je kan. Saya memang tak minat untuk tu. Okay? Tapi dia dah ada. Cuma untuk orang lain yang tak ada macam tu, tak ada lukis, tak reti menyanyi ke kan, bukan artis, dia boleh cari benda tu, benda lain. Okay? Kita boleh nampak benda-benda lain dalam hidup kita. Tak semestinya perlu jadi seperti orang lain. Perlu jadi macam diri kita. Apa yang kita minat. Sesuaikan dengan lifestyle kita. Okay? So itulah dia. Bila dari dia tadi komersialkan, dia boleh bagi satu benda yang besar lah dalam kita. Termasuklah menjual online tadi macam wife kan. Sekarang ni pun Shopee, banyak sangat medium yang boleh kita belajar. Nak dengan tak nak je. Even kalau kita kerja sekarang ni, just baca dulu, cari ilmu. Okay? Macam saya dengan saham lah, bertahun-tahun berkuasai saham, apa semua saya trade, apa semua, ada loss, ada win. Jadi benda tu bila kita minat, kalau jatuh ke banyak pun kita akan trade lagi, belajar lagi sampailah kita dapat kuasai benda tu. So, benda yang sama lah saya nak salurkan pada wanita-wanita lain. Kalau rasa give up, orang lain pun sama juga macam anda. Tapi ada satu turning point nanti yang buat kita akan bangkit semula. Jika itu gift kita, kita akan terus buat sampai jadi. Kalau kita pejam mata, nampak benda tu kita berjaya. Contoh kita nak jadi seorang model ke, kita bila pejam mata tu kita nampak kita tengah buat modeling kan dekat pentas yang besar. Bila kita boleh imagine benda tu, memang boleh capai. So kita just develop saja skill tu untuk capai. Okay? Sebab benda ni terlalu besar. Betul. Ya, saya perasan benda skill ni juga sebenarnya Puan. Mengikut pengalaman saya lah juga kan. Sebab yang macam saya cakap, isteri saya buat bisnes apa ni, dia bermula dengan orang cakap trial and error lah. Dia bukan first attempt tu terus berjaya. Sebab dia kalau ikutkan memang sebelum ni dia memang full time kerja lah. Tapi bila dia buat benda yang minat, dan benda minat dia tu lah sekarang menjadi bisnes dia. Dan benda ni bukan sekali dua percubaan, banyak kali orang cakap nak jumpa apa yang kita minat tu. Jadi jangan pernah give up selagi ada masa dan ada akal tu, gunakanlah modal yang kita ada tu. Dan balik pada yang macam tadi kita sebut anak ni kan. Sebab saya suka lah bila berbual dengan penulis parenting lah, saya pernah berbual dan dia cakap mak ayah ni kita lah bagi bapa ni, kita sebenarnya kena
lihat diri kita sebagai coach, sebagai apa, Betul? jurulatih. Kita bukan sekadar mak ayah yang mengarah itu ini, tapi kita lah melihat potensi anak ni. Memang tadi pelajaran tu nombor satu lah, kita jangan kesampingkan. Itu akademik tu memang wajib. Sebab apa-apa pun ilmu nombor satu. Tapi minat dan bakat tu yang kita ni yang sebenarnya, saya suka petik kalau ingat kita sembang pasal Misbun Sidik, anak-anak Sidik. Yang kita nak sebut, yang kita tahu Haji Sidik tu memang dia lah groom anak-anak dia jadi siapa? Menang Piala Thomas. Jadi kita pun sebenarnya mak ayah macam tu jugalah. Tinggal lagi kita nak diorang ni ikut semata-mata apa yang kita nak. Instead of kita kena berkomunikasi dengan anak kita tu, apa sebenarnya yang dia minat. Jadi benda tu kita masih lagi lah. Anak pun masih sekolah rendah, bukan dah berjaya pun. Tapi kita belajar pengalaman dan orang cakap benda ni, kita sebab kelebihan kita ni, apa ni saya nampak, inilah depan mata kita ni, gadget kita ni. Ini satu senjata yang sangat-sangat tanpa ropol tadi tu kan. Memang kita tak perlu nak pergi kelas, nak pergi, kalau nak belajar tu perlu bayar yuran yang mahal. Tak payah nak cari parking. Kita semua ujung jari. Kita yang pilih nak tengok benda manfaat atau sekadar larau isi masa, buang masa. Habisnya je lah. Tak salah kita buat sebelum ni nak tengok movie, apa semua. Betul. Ini berkait dengan tajuk yang lepas. Macam mana kita isi masa kita tu kan. Setiap orang ada masa 4 jam yang sama. So, Encik Amir pun pergi balik apa yang lepas. Memang macam tu. Kalau kita guna apa yang kita guna masa kita menjadikan diri kita. Tu maksud dia. Macam mana kita guna masa tu, itulah yang menjadikan diri kita. Okay? So setiap orang akan tahu sebab jujurlah pada diri sendiri kan. Orang lain tak tahu tentang dah buka waktu balik kerja terus tidur ke, tengok cerita Korea ke kan, tengok Hindustan. So ada setengah orang, saya cerita dululah masa saya dekat Pejabat Kesihatan Bentong. Saya sangat kagum dengan seorang ni. Dekat Pahang ada macam dia orang dasar dia ambil OKU tahu sebagai pekerja kaunter. Okay, so ada seorang adik ni, dia lelaki. Dia tangan dia OKU, dia accident. So tangan dia pakai anduh tu lah. Saya ingat dia baru accident mula tu, saya naif kan, pergi tanya kenapa tangan awak bila nak sembuh. Dia kata memang macam ni puan, tangan saya memang macam ni, saya cuma satu tangan je sekarang. So dia reception dia yang pun apa semua. Dan bila saya borak dengan dia baru saya tahu Cik Amir, dia travel dengan tangan satu tadi tu dari Subang, Subang Selangor ke Bentong setiap hari. Naik motor biasa saja. Boleh bayang tak? Orangnya ni. Dan bila waktu habis bekerja 5 petang tadi, balik ke Subang tadi, dia sambung pula berniaga malam. Nampak tak? Dan saya yakin adik tadi akan menjadi individu yang sangat istimewa lah satu masa. Nanti dah lama tak jumpa dia. Nanti saya jumpa dia apa yang berlaku. Sebab saya nampak dia sangat Yelah, kita yang tangan dua ni rasa kalau berulang-alik setiap hari dengan motor petik kapsai macam tu, dengan jalan, kalau siapa yang tahu Karak tahulah macam mana jalan dia, setiap hari without fail, tanpa merungut, sebab itulah rezeki dia. And then bila saya dapat tahu sekarang dia dah pindah, alhamdulillah lah dia dapat ke Selangor kan. Tapi dia guna masa dia untuk dia buat benda lain, dia skill dia jual pula sebelah malam. Nampak tak dia macam mana menampung kehidupan dia, anak-anak yang comel, alhamdulillah. So itulah yang perangsang hidup dia. Bila cerita-cerita macam ni lah, lagi-lagi bila melibatkan OKU ni kan Puan, dia sebab alhamdulillah kita ni masih dipinjamkan anggota yang sempurna kan. So maksudnya kisah dia orang ni bila dengar macam ni dia sangat menginspirasi lah, sebab dia buat, saya teringat satu kata-kata ni, sama ada kita pilih hidup bertuhan, ialah kita agama, kita tahu kita ada Tuhan, atau kita terus memilih untuk hidup beralasan. Tu benda tu sedap ayat tu. Itulah kira kita nak pilih bertuhan atau beralasan. So
benda Ya. yang orang yang lagi kurang dia punya nikmat hidup tapi boleh Hmm. boleh macam tu punya semangat. Kita yang cukup Hmm. akal, fizikal ni apa lagi alasan kita nak bagi kan. Betul? So saya nampak lagi tu mungkin boleh kita tambah ni. Circle apa? Circle Ha. yang positif lah. Sebab tadi mungkin Ya. bila kita seorang-seorang, kita rasa tak cukup kuat. Dan tadi tu kita perlukan pada big why lah. Kenapa kita Ya. perlukan berdikari, kenapa kita perlu ada skill. Big Hmm. why tu sendiri masing-masing Hmm. tahulah apa benda dalam hidup dia nak kan. Tapi yang kedua Hmm. untuk menolak kita ke arah skill, untuk kita berdikari tu saya rasa tak nak kita ni hidup bermasyarakat lah istilahnya. So memang kena Hmm. cari circle yang betul lah. Sebab apa saya Betul? sebut circle ni sebab macam Hmm. Puan sendiri wanita wajib kaya ni memang ada group, secret group. Ada circle Secret. WWK. So benda tu sebenarnya kita masing-masing pun sebenarnya ada kita punya WhatsApp group lah. Tak boleh tipu lah. InsyaAllah lah. Semua orang ada WhatsApp group. So benda tu Adalah tu. sebagai contoh lah kan. Sebagai contoh, tu benda tu kita pilih kawan yang macam mana. Sama ada kawan yang sekadar Ya. atau kawan yang saling motivate lah. Kita nak cari kawan yang membina lah, kawan yang membina. Ni kalau kita istilah sekarang ni toxic friend lah kan. So kalau dapat yang macam ni, kalau boleh elak lah. Kita doa dia jauh je lah. Sebab untuk sekarang ni dah tak perlu kot nak berkawan-kawan dengan orang macam tu. Yang sekadar makin kita buat semua tak support. Bila buat bisnes, bagi diskaun. Itu bukan kawan. Itu bukan kawan. Yes. Itu nak jatuhkan Betul. bisnes. Patutnya nampak saya tahu. Konsep yang tak betul. Biasa dengar bila orang buat bisnes ni, kita kena bayar harga penuh. Bila member. Bila dia bagi diskaun tu lain. Tapi bila kita sendiri nak beli, kita bayar harga penuh. Itu sepatutnya. Kalau boleh borong. Kalau boleh borong. Banyak lagi. Itu betul. bagi dia semangat. Itulah kawan. Yes, bila itu kawan sokongan. harga kawan-kawan tak ada. Lemah lah saya dengar perkataan tu. Harga kawan-kawan ni, aduh, cukup lah. Okey kan? Sedar tak sedar, memang kita punya masa ni sangat mencemburui lah. Saya serah untuk penutup sesi terakhir bulan ni. Harap kita ada jumpa lagi akan datang. Dan InsyaAllah. Kesimpulan sepanjang kita bersesi. Kesimpulan hampir dia empat kali kita berjumpa untuk wanita wajib kaya. betul. So kesimpulan dia memang wanita nak tak nak kita kena berdikari, cari skill untuk kita, bagi keyakinan pada diri kita. Whatever happen dalam diri pun kita boleh ada something yang kita boleh buat lah. Okay, kita tak cepat jatuh, tak cepat rebah. Kalau kita rebah pun kita boleh melantun balik. Okay, jadi tak nak bina skill. Hidup ni sekejap je. Jadi kenapa kita tak guna secara berkualiti? Kita tak perlu hidup panjang pun untuk nikmati hidup. Tapi kita gunakan masa yang ada ni dengan hidup yang berkualiti. Salah satu caranya buat apa yang kita suka lah. Yang mendatangkan kebaikan bukan saja pada diri kita tapi pada diri orang lain juga. Okay, jadi tu double, dapat pahala lagi, dapat hidup yang happy. Okay, objektif manusia untuk hidup dengan happy. Itulah objektif umum kehidupan manusia. Cuma happy macam mana tu diterjemahkan oleh diri masing-masing lah. Itu sajalah dari saya. Jadi saya bagi pihak syarikat lah, bagi galeri penerbit, sangat berterima kasih lah sebab kita kat galeri ni 600 judul buku kita ada. Beratus penulis kita ada. Dan Puan Fida salah seorang yang sangat committed lah, saya bagi cakap macam tu. Yang walaupun dah pernah join tapi antara yang paling banyak lah buat IG Live setakat ni bersama kami. Terima kasih. Dan kita sebenarnya ada pesta buku online, Puan. Okay. Kita ada pesta buku online sekarang. Pesta buku online. Okay. Sampai 4 April. So link ada dekat kita punya profile. Termasuklah buku wanita wajib kaya. Siapa-siapa yang tak dapatkan lagi buku ni, harga sangat murah, RM20. RM20 ni sebenarnya harga makan ni kalau kita duduk KL lah, harga makan ni RM20. InsyaAllah dia memberi value. Yes, makanan itu harga dua. Dia tinggi. InsyaAllah. Betul. So yang tak dapatkan lagi boleh dapatkan ni, sama ada beli direct galeri atau direct dengan Puan Fida jual ke tak? Ke tak jual lah? Tak. Saya minta galeri ilmu. So beli direct dengan kami. Direct dengan galeri ilmu, insyaAllah
kita ada macam-macam diskaun. So terima kasih lagi sekali buat Puan dan juga Tuan Bija lah utamanya Sama-sama. yang mengizinkan untuk ber-live sebulan ni. So terima kasih sekali lagi. Okay, so minta maaf sepanjang kita berurusan. Kita jumpa lagi insya-Allah. Ya, sama-sama. InsyaAllah. Terima kasih, Cik Assalamualaikum Amir. warahmatullahi wabarakatuh.